الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat menyambung lagi pengajian dan kita pada kitab Hasyiah Syarqawi Al-Hudhudi. Semalam ada sahabat-sahabat mengatakan ada dua baris lebih kurang kita terputus, yang mana ada teknikal gangguan, maka terpaksa dan ada yang tidak termasuk dalam rakaman tersebut. Kita jadi Ana ambillah malam ni sebut kembali kalau tidak silapnya, iaitu bermula dekat sini annahu yaqtadi. Jadi kita ambil pada fa in qila lah, untuk bahagian yang tertinggal pada malam semalam ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Fa in qila, jika dikata atas jalan i'tirad, akhdhuhum al-khitaba jinsan lil hukmi yaqtadi anna. Sini kita dah betulkan semalam ka annahu anna yaqtadi anna al-hukma thabita bi nahwi al-qiyasi aw as-sunnati aw al-ijma' la yusamma hukman syar'iyyan idh la khitaba. Kalau dikata bahawa menjadi oleh para ulama khitab itu jinsun fi ta'rif, jinsan lil hukmi ay jinsan fi ta'rif, ta'rif bagi hukum, yaqtadi memberi faham bahawa hukum yang sabit dengan qiyas ataupun sunnah ataupun ijma' tidak dinamakan hukum syar'i kerana dikata khitabullah. Bila dia jadikan khitab itu jinsun fil hukmi, jenis bagi jenis dalam takrif, maka qiyas, sunnah, ijma' tak bolehlah kita namakan dia hukum syarak. Kerana apa? Idla khitaba, kerana di situ tidak ada khitab di situ. Nampak tak? Qiyas bukan khitab Allah Ta'ala. Sunnah perkataan Nabi. Ijma' pula para mujtahidin. Maka tidak ada khitab. Ma'a annahu hukmun syar'i. Walhal, kesemuanya itu al-mazkur tadi hukum syarak. Qiyas pun hukum syarak, sunnah pun hukum syarak, ijma' hukum syarak. Maka fala yakunu ta'rifu jami'an. Maka ta'rif tersebut tidak jami', tidak menghimpunkan bagi afrad al-mu'arraf. Itu dia punya irad, kritikannya. Jadi apa jawapannya? Li'anna naqulu, kerana sesungguhnya kita berkata nahwul qiyasi kashifun an khitabillah. Seumpama qiyas tersebut, seumpama qiyas termasuklah sunnah dan ijma', dia itu kashifun an khitabihi ta'ala. Dia itu menjelaskan, menyatakan, menginkishaf, menyingkap tentang makna khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah dia secara langsung. Jadi bukan khitab Allah Ta'ala, qiyas daripada mujtahid. Tapi qiyas itu dia menginkishafkan, menyingkap dan menyatakan khitab Allah Ta'ala. Wa mu'arrifun lahu, dan dia menjelas dan memberitahukan, menceritakan tentang khitab Allah Ta'ala. Wa huwa makna kaunihi dalilal hukmi, dan itulah makna keadaan qiyas dan seumpamanya tadi itu dipanggil dalil kepada hukum. Dalil al-hukmi, dalil hukumnya, sama ada qiyas, sunnah atau ijma' itulah makna kaunihi dalil al-hukmi. Okey, kita sambung kembali
yang kita berhenti pada malam, iaitu pada kata muhasyi wal muradu bi fi'lil mukallaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal muradu bi fi'lil mukallafi, dan yang dimaksudkan dengan fi'lil mukallafi, khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Okey, apa yang dimaksudkan fi'lil mukallaf, perbuatan mukallaf itu? Maka yang dimaksudkan dengan fi'lil mukallaf ma sadara anhu, apa yang lahir daripada mukallaf. Sawaun, ta'mim, apa yang lahir, ta'mim kepada ma. Apa yang lahir itu sawaun kana min af'alil jawarihi, sama ada dia daripada perbuatan anggota, awil lisan, atau perbuatan lidah, awil qalbi, ataupun perbuatan hati. Masuk sekali lah. Bukan sekadar fi'il itu perbuatan anggota saja, lidah, percakapan lidah pun perbuatan, hati pun perbuatan hati, termasuk belaka. Maka fayashmalu al-qawla, maka termasuklah perkataan, wan niyata, perkataan dan niat pun masuk juga. Bukan fi'il tu makna pergerakan sahaja. Okey. Kemudian katanya wal muradu bis sudur. Dia kata ma sadara anhu. Diterang pula apa maksud ma sadara anil mukallaf itu. Wal muradu bis suduri, yang dikendaki dengan lahir, bukan sudu jamak pada sadrun. Sadara yasduru sadran wa suduran, ini masdar pada sadara. Apa yang lahir daripada mukallaf, apa maksud sudur, lahir itu? Maksud yang lahir daripada mukallaf tu ayyakuna muktasaban, bahawa perbuatan itu muktasab, diusahakan bagi mukallaf. Perbuatan itu diusahakan bagi mukallaf. Al-murad bisudu an yakuna muktasaban lahu, bahawa apa yang lahir itu muktasab, diusahakan bagi mukallaf. Imma bidzatihi, sama ada dengan zat perbuatan itu. Perbuatan itu sendiri diusahakan. Contoh, kal harakati, seperti harakah, pergerakan. Pergerakan kita itu usaha kita? Tak, pergerakan kita itu usaha kita. Itu diusahakan oleh kita. Itu maksud fi'lil mukallaf ni ma sadara tu. Itu maksud sudur itu benda yang diusahakan bagi mukallaf. Sama ada usaha tu memang secara diri usaha tu sendiri, seperti harakah, pergerakan masalan, au bi'tibari asbabihi, atau diiktibar, diambil kira asbab kepada berlaku perkara itu. Asbab kepada berlaku perkara. Dia ada perkara yang berlaku memang secara langsung, macam pergerakan kita itu memang bizatihi, memang kita muktasib. Benda itu kita usahakan. Kita kasibun wa muktasibun. Tak. Benda itu muktasab, benda itu diusahakan. Ada juga yang kita hanya usahakan sebabnya sahaja. Au bi'tibari asbabihi. Contoh, kal imani billahi ta'ala, seperti beriman dengan Allah Ta'ala. Adakah kita buat beriman itu? Beriman tu, adakah beriman itu perbuatan kita? Itu isunya. Yang sebenarnya kita mengusahakan ke arah adanya iman. Jadi iktisab kita itu, kasbun kita itu pada asbab iman itu. Sebab tu dia kata au bi'tibari asbabihi, atau dengan mengambil kira asbab kepada perbuatan itu. Kal imani billah, seperti beriman dengan Allah Ta'ala wa rusulihi, dan para rasul. Fa innahu muktasab, kerana itu dianggap muktasab, usaha juga, tapi bi'tibari asbabihi, dengan mengambil kira asbabnya. Kita panggil perbuatan itu diusahakan oleh kita, tapi dengan cara asbab. Beriman itu usaha kita, beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dengan melalui sebab. Contoh, kan nazari, seperti nazar. Kita memerhati dan menilik alam ini. Kita perhatikan alam, kita memikirkan pada alam. Masalan, hak tu lah. Dengan kita fikir pada alam, kita meneliti, kita bersusun hujah kita, maka yakin dengan nazar kita itu membawa kepada al-iman.
membawa kepada beriman. Jadi sebenarnya hak kita usaha sebenar nazar. Jadi hak yang benar kita usaha tu ialah nazar. Nampak? Jadi sebab itu dia kata benda ini dianggap usaha juga tapi melalui asbab. Kerana hakikat sebenarnya yang kita usahakan itu ialah asbab kepada kepada iman, iaitu kita belajar, kita memerhati alam, kita memandang, diri kita memikirkan semua sekali membawa kepada kita yakin adanya alam ini pencipta, adanya Tuhan bersifat biang-biang. Itu keimanan tu lahir apa? Lahir yang kita usaha ialah nazar. Kan nazari masalan. Amma zatuhu, adapun diri perbuatan beriman itu, falaisat muktasabatan, maka itu bukan usaha kita sebenarnya. Nak jadi lekat dalam hati iman itu bukan usaha kita. Kita hanya usaha nazar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dosa pahala ni atas usaha. Jadi orang kafir macam mana? Orang kafir dia tinggal usaha tu. Faham tak? Dia tidak nak kepada nazar yang sahih. Kalau nazar pun nazar yang sahih. Nazar yang tidak sahih. Ataupun dia tidak nazar langsung. Sebab itu tak datang iman kepadanya. Nampak? Adapun diri beriman itu, maka itu falaisat muktasabah. Itu bukan dapat diusahakan. Kenapa? Li'annaha laisat fi'lan ikhtiyariyan. Kerana keimanan tu bukan perbuatan ikhtiyari. Kita nak macam mana? Nak tulis iman, lepas tu telang lafaz iman. Tulis kalimah syahadah telang supaya lekat nanti. Tak jadi. Kita hanya melakukan asbab kepada beriman itu. Akhirnya, keimanan atau tu atas taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi taufik Allah Taala itu, Allah Taala beri itu berdasarkan asbab kita lah. Kita mengambil asbab atau tak mengambil asbab. Ataupun atas apa Tuhan nak bagi, atas Allah Ta'ala lah. Itu kita bukan urusan kita dah. Bukan urusan kita dah. Tapi kita disuruh untuk memerhati dan melihat alam serta menyusun cari dalil supaya beriman kepada Allah. Jadi nazar itu. Nazar tu asbab kepada iman. Diri beriman tu itu bukan muktasab. Bukan usaha kita. Kerana dia bukan fi'lan ikhtiyarian. Dia itu pemberian Tuhan. Okey. Yang ni tak kira lah takmim lagi. Makna iman itu bukan muktasab pada hakikatnya. Kerana dia bukan fi'il perbuatan ikhtiyarian. Sawa'un kulna innal imana huwal ma'rifah. Sama ada kita katakan iman itu ialah ma'rifah. Pengetahuan tu. Iman tu kita hakikat iman itulah ma'rifah. Ataupun kita kata iman itu hadithun nafsi attabi'u laha. Hadithun nafsi, cakap dalaman, cakap hati. Hadithun nafsi ni cakap hatilah. Percakapan hati yang mengikut kepada makrifah itu. Bila dah ada makrifah, hati kita pun ikrar. Aku yakin. Seakan-akan bercakap gitulah hadisun nafsi. Benda wak dalaman kita, seakan hati kita, aku yakin betul. Amantu wa saddaqtu, aku beriman dan aku membenarkan. Seakan gitulah. Jadi tak kira lah sama ada iman itu kita takrifkan atau kita anggap dia sebagai diri makrifah ataupun hadisun nafsi, percakapan dalaman kita yang mengikut kepada makrifah tersebut. Okey. Kemudian amma alal awal, adapun atas pandangan yang pertama yang mengatakan iman itu ialah makrifah dah. Yang mengatakan iman itu ialah makrifah. Amma alal awal, adapun di atas yang pertama yang mengatakan iman itu makrifah. Tak. Fa zahirun, maka zahirlah. Zahirlah bahawa makrifah itu bukan fi'lun ikhtiyariyun, bukan perbuatan ikhtiyari. Li'anna al-ma'rifata, kerana makrifah min maqulatil kaif, kerana makrifah tu daripada maqulah kaif. Dia hay'ah al-mustaqirrah, satu keadaan yang tetap, nampak, yang berlaku, yang terjadi. Jadi kalau kita anggap dia makrifah, maka makrifah ni termasuk daripada
maqulati al-kaif. Maqulatil kaif. Nampak? Ha. Dia bukan perbuatan, ia benda yang terjadi hasil daripada uh, uh, sebagaimana belum ni disebut contoh paling senang lah. Nampak? Fi'lun infial dengan kaif. Cicing, kita lepas tu lilin. Kita cop cicing di atas lilin yang cair, maka perbuatan kita mengecop itu fi'lun. Tak? Maka apa nama ni? Menerimanya lilin itu dipanggil infial. Kesan hasil yang berlaku itu itu kaif. Surah yang berlaku itu. Okey. Maka li'anna al-ma'rifata min maqulatil kaif. Ma'rifah itu daripada maqulah al-kaif. Bila maqulatul kaif, maka bukan perbuatan. Ia bukan fi'lun. Maka bukan fi'il ikhtiyari lah. Amma ala thani. Adapun di atas yang kedua, iaitu mengatakan iman itu ialah hadithun nafsi at-tabi'u lil ma'rifah. Cakapan dalaman kita yang mengiringi kepada makrifah kita tu. Yang kita kata beriman, aku beriman dan aku yakin. Amma ala thani fali anna hadithan nafsi, kerana sesungguhnya hadithan nafsi itu at-tabi'a lidzalika, yang mengikut kepada demikian itu. Yang mana? Pada makrifah itu. Jadi makrifah hasil. Bila hasil, hati kita pun cakap. Bila hasil kaifiyat makrifah dalam hati kita tentang kebenaran tu, hati kita kata, oh benarlah. Benarlah Allah. Aku beriman dengan Allah. Gitu. Fali anna hadithan nafsi tabi'a lidzalika wa huwa qauluha, iaitu perkataannya, perkataan apa? Perkataan nafs. Qauluha ay qaulun nafsi ba'dal ma'rifah. Selepas daripada makrifah, hati cakap apa? Amantu wa saddaqtu. Aku beriman dan aku membenarkan. Jadi ada yang mengatakan hakikat iman itu ialah hadisun nafsi yang lahir lepas makrifah tu. Bila kita dah ada makrifah itu, hati kita seakan bercakap pada dalaman kita, aku beriman dan aku membenarkan. Okey. Jadi wa qauluhal mazkur, perkataan nafsu tu, perkataan diri yang tersebut itu, kalamuha an-nafsi, itu kalam nafsi bagi diri tu. Wal kalamun nafsi, dan kalam nafsi pula kaifiyatun pula. Kalam nafsi kaifiyah lah, la fi'lu, bukan fi'il. Nampak? Jadi atas mana-mana kaul yang mengatakan makrifah itu iman itu makrifah ataupun iman tu hadithun nafsi, kalau iman tu makrifah tu kaifiyah. Makulah kaif bukan fi'lun. Kalau mengata hadisun nafsi pun kembali pada sifat kalam nafsi kaifiyah. Jadi kaifiyah ini bukan fi'il. Dia bukan daripada makulatul fi'il. Maka kedua-duanya tak boleh kita nak kata dia itu fi'lun ikhtiyariyun. Li'anna sahiha, kerana sesungguhnya pandangan yang sahih, annahu laisa linnafsi fi'lun, bahawa sesungguhnya tidak ada bagi diri itu, bagi jiwa itu perbuatan. Sesungguhnya pada nafsu itu, pada diri itu, nafsu makna diri dalaman kita, pada jiwa itu tak ada perbuatan. Buat kat mana? Itu pandangan ya sahih lah. Dah apa yang ada pada dalaman, pada jiwa itu? Wa innama laha mujarradul idrak. Hanya ada pada diri dalaman itu, pada jiwa itu, semata-mata idrak, semata-mata faham, semata-mata dapat. Idrak ni makna dapat, dakak, faham. Semata-mata idrak, semata-mata faham tu. Kita kata faham lah. Wa amma qauluhum. Okay, selesai situ. Waktu ada perbuatan tak ada. Nampak tak? Wa amma qauluhum. Ada pun perkataan mereka para ulama. Dia kata apa? Ijabun wa salbun wa iqa'un wa intiza'un wa nahwu dhalika, dan seumpama itu. Dah dikata hati ni dia ijab, ada yang ijab, ada yang apa nama ni? Hati ni mengijab.
Ijab makna positif lah. Positif dengan maksud uh, uh, apa yang dipaham tu faham secara positif. Sungguh. Nafi. Iqa' berlaku. Intiza' faham. Faham secara intiza' dapat diambil faham. Dan seumpama kan perbuatan itu kadang dinisbah kepada nafsu kan. Tak, nafsu ijab. Ijab diri itu apa nama ni mempositifkan, memahangkut positif, menafi, menafi, menyungguh, menafi, memberlakukan. Itu perbuatan nafsu tu disebut itu wa nahwu dzalika fa ibaratun. Itu ibarat-ibarat yang digunakan al muradu minha, yang dimaksudkan daripada ibarat ghairu zahiriha, bukan zahir dia. Bukan zahir. Zahir itu macam ijab perbuatan, salbun perbuatan, iqa' intizak. Tak. Maksudnya itu ibarat yang dinisbah kepada nafsun, kepada jiwa itu, pada diri itu, bukan maksud zahir. Ghairu zahiriha wa huwa al-idrak. Iaitu apa dia? Itu idrak lah, maksud idrak. Itu idrak ini ghairu zahir. Yang tidak zahir iaitu idrak. Lal fi'lu, bukan fi'il. Fi'il ni zahir. Jadi nampak macam ijab tu perbuatan, iqa' perbuatan, intizak perbuatan. Macam fi'il. Bukan. Zahir yang faham daripada lafaz-lafaz tersebut, yang dipaham fi'il itu ghairu murad. Bahkan apa yang muradnya? Iaitu yang tidak zahir, iaitu idrak. Boleh iaitu semata dakap dan faham hati. Itu perbuatan bagi an-nafsu. Kama dzakarahu. Ini semua kalau ikutnya, ini semua perbahasan ilmu dalam makulat dan ilmu mantik yang advance sikitlah Kama dzakarahu, sebagaimana menyebutkan dia oleh As-Sayyid Al-Jurjani fi Hawashi Syamsiyah, pada Hasyiah Syamsiyah. Syamsiyah kitab mantik kita dah sebut sebelum ni kan. Hasyiah kepada Syamsiyah. Jadi Taftazani buat syarah pada Syamsiyah. Syamsiyah pada ilmu mantik. Jadi Said Al-Jurjani ni buat hasyiah kepada syarah Taftazani. Habis. Wa taqaddama, dan telah terdahulu, annal idraka, bahawa idrak itu kaifiyatun ala sahih, bahawa idrak tu kaifiyah juga atas kau yang sahih. Okey. Habis. Wa yu'abbaru an, dan ditakbirkan ia. Ditakbirkan kaifiyah ini, wa yu'abbaru, dan disebut, dibilang, digelar lah, digelar idrak itu dengan apa? An hadithin nafsi. Bukan kaifiyat tu. Salah. Wa yu'abbaru. Wa yu'abbar, dan ditakbirkan. Ditakbirkan an hadisin nafsi. Tak masuk, ni bukan idrak. Wa yu'abbaru, dan ditakbirkan an hadisin nafsi, dan ditakbirkan dengan hadisin nafsi. Perbuatan atau percakapan dalaman kita, percakapan diri kita, dalaman kita itu ditakbirkan an hadisin nafsil mazkur, hadisin nafsi yang tersebut itu fi fannil kalam, pada ilmu kalam, bitasdiqi, dengan menggunakan istilah tasdiq, wal id'an, dan id'an. Jadi kalau dalam ilmu kalam ni merujuk pada ilmu akidah, ilmu akidah. Jadi hadisun nafsi yang dimaksudkan di sini, hadisun nafsi at-tabi'u lil ma'rifah, itulah atas pandangan yang mengatakan iman itu hadisun nafsi at-tabi'u lil ma'rifah. Maka hadisun nafsi pada ilmu akidah, pada ilmu tauhid, dipanggil at-tasdiq dengan id'an. Membenarkan dan juga id'an. Id'an ni makna kita patuh, terimalah. Id'an ni terima. Makna lebih kurang juga tasdik membenarkan. Id'an makna
Kita terima hati, kita tunduk hati, patuh. Okey. Dipanggil tasdik dan juga iz'an. Fal muradu minha, maka yang dimaksudkan dengannya wahidun, sama sahaja. Maksud tasdik iz'an ni sama saja. Wa huwa hadithun nafsi, iaitu percakapan dalaman kita. Apa dia? Ai qauluha amantu wa saddaqtu. Aku beriman dan aku membenarkan. Itu maksud hadisun nafsi pada bab tauhid atau akidah ni merujuk pada tasdik dengan iz'an. Bi khilafi tasdiq wal iz'an fil mantiq. Bersalahan dengan tasdik dan juga iz'an dalam ilmu mantiq. Membenarkan dan juga iz'an, terima, akur, dalam ilmu mantiq itu berbeza. Datang dengan makna berbeza. Kalau dalam ilmu kalam ini maksudnya percakapan orang itu amantu wa saddaqtu lah dalaman dia. Adapun dalam fil mantiq fa innal murada bihima, yang dimaksudkan daripada keduanya apa dia? Bila sebut tasdik dalam mantiq, iz'an dalam mantiq itu ialah mujarradul idrak, semata-mata faham, semata-mata idrak. Itu maksud tasdik. Tasdik ni makna tahu. Idrak, faham. Reti. Itu semata-mata, bukan percaya dengan maksud kita mengakui dengan hati seakan sebut aman tu wa saddaq tu, tapi semata-mata idrak saja. Semata-mata idrak. Jadi tasdik dalam ilmu mantiq ni lagi luas lah, lagi luas. Luas makna lagi umum. Tasdik dalam mantiq makna umum, ai mujarradul idrak. Adapun dalam akidah dia khusus, iaitu idrak yang hasil lepas itu beriman. Hadisun nafsi. Iaitu amantu wa saddaqtu tu. Jadi baina wa bainahuma umumun wa khususun mutlak. Umum khusus mutlak. Dah, antara tasdik pada bab mantiq dan tasdik pada ilmu kalam. Okay. Fa innal murada bihima mujarradul idrak. Kemudian kata muhasyi lagi, wa ma waqa'a fi ibarati tahdzib, dan apa yang berlaku pada ibarat tahdzib. Tahdzib ni kitab apa nama ni? Kitab mantiq juga kitab mantiq juga. Dan apa yang berlaku pada tahdzib. Tak. Apa nama ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahzib al-mantiq ni tak silapnya Taftazani. Imam Taftazani. Dia karang. Jadi tahzibul mantiq, tahzib al-mantiq. Maksud di sini kita at-tahzib tahzib al-mantiq. Dia buat Taftazani, dia buat syarah kepada itu. Okey. Apa nama ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karangan Taftazani. Tahzibul mantiq wal kalam, karangan Imam Taftazani. Atas tu banyak syarah. Syarah ramailah yang mensyarahkan kitab-kitab ini pula. Kitab-kitab yang kita kata advance lah dalam ilmu mantiq ni. Tahzibul mantiq. Karangan Imam Sa'duddin Taftazani. Wa ma waqa'a fi ibarati tahzib, dan apa yang berlaku dalam ibarat kitab tahzibul mantiq bagi Imam Taftazani, min qawlihi, dari perkataannya, in kana. Dalam tu pengarang kitab tahzib kata in kana idza'anan lin nisbati fa tasdiqun. Jika adalah iaitu iz'an. Iz'an makna dia kita katakan tahu. Tahu dan juga yakin. Kita kata terima dan membenarkan pada nisbah
kalau dia itu membenarkan dan juga terima reti pada nisbah. Iz'an kita kata reti dan faham lah. Jika itu ialah reti berkaitan nisbah, maka namanya tasdik. Apa nak cerita ni? Sekarang ni, apa yang difaham? Kalau pemahaman itu berkaitan dengan nisbah, maka itu namanya tasdik. Wa illa fatasawwurun. Kalau dia tidak berkaitan nisbah, dengan erti kata, dia berkait dengan mufrad. Mufrad. Zaidun. Qaimun. Tasawur Zaid, iz'an dan idrak Zaid, itu nama tasawur. Idrak Qaimun, itu nama tasawur. Tapi, kalau dia berkaitan dengan nisbah, Zaidun Qaimun. Itu ada nisbah. Nisbah qiyam bagi Zaid itu namanya tasdik. Ini ilmu mantik ni. Sama je ilmu mantik kita belajar gitu kan. Tasdik tu idrakun nisbah tu. Idrakun nisbah dinamakan tasdik. Idrakul mufrad dinamakan tasawur. Jadi perkataan Syekh Sa'duddin Taftazani dalam tahzik dia kata in kana id'anan lin nisbah fa tasdiq wa illa fa tasawwur, maka fal muradu bil id'an, maka yang dimaksudkan dengan iz'an fi zalika pada kalam itu al idrak lah. Jadi iz'an sini dengan maksud idrak. Jika faham bagi nisbah maka namanya tasdiq, kalau tidak berkaitan dengan nisbah maka namanya tasawwur. Okey, habis. Fattasdiqul kalamiyu, maka tasdik yang bangsa ilmu kalam. Tasdik dalam ilmu kalam ghairu tasdiqil mantiqi. Dia bukan tasdik pada ilmu mantik. Sebenarnya mudah je ni nak cerita apa? Bila sebut dalam ilmu kalam, akidah, tasdik, kita mentasdikkan iman itu tasdik bil qalbi contohnya. Tasdik di situ maksudnya pengiktirafan dan pengakuan hati. Seakan-akan kita mengaku sungguh aku beriman dan aku membenarkan. Itu maksud tasdik al-kalami. Adapun dalam ilmu mantik, tasdik itu makna idrak nisbah di antara satu dengan satu. Zaidun qaimun. Faham itu, maka kita panggil tasdik. Jadi benda itu berbeza. Kama qarrarahu syekhuna, sebagaimana menegas dan menghuraikannya oleh guru kami Syekh Al-Adawi, guru pada Syekh Asy-Syarqawi. Miraran, banyak kali dia menegaskan dan juga menghuraikan masalah ni. Sebab mungkinlah bila baca karangan-karangan yang panjang, kitab-kitab mutawwalah ataupun mutawassit ini, kita akan lalu dengan mustalah-mustalah dan kalimah-kalimah yang perlu kita berhalus untuk faham dan faham kalimah tersebut. Nak faham dengan makna mana. Nampak tak? Jadi kalau salah faham tu ataupun kita salah meletakkan istilah, makna bagi istilah tu menyebabkan mungkin kita bawa kepada salah faham. Khilafan. Ini menyalahi. Hal keadaan ini menyalahi lima yufiduhu. Menyalahi apa yang memberi faedahkannya. Yakni apa yang difahamkannya oleh kalam As-Sa'di. Kalam Sa'duddin Taftazani wa ghairihi. Dan selain daripadanya fi ba'dil mawadhi'i. Pada sebahagian tempat. Kadang-kadang dikata ada Sa'duddin Taftazani ada pandangan dia seakan-akan sebaliknya, menyalahi pandangan tu. Tapi sebenarnya yang disebut di sini ialah itulah yang sahihnya, sebagaimana yang diulang banyak kali oleh guru dia, oleh Syekh Al-Adawi. Okay. Kemudian waqad ulima mimma taqarrara. Nak berhenti kat mana ni? Kita berhenti situlah tak. Wa qad ulima mimma taqarrara annal imana laisa mukallafan bihi bi'tibari dhatihi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup situlah. Untuk malam ni sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.